Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk. Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Muhammad Saleh untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin laka ya rabbal alamin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 14 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 6 Jun 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan haklang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 538 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 21,157 ujian. Dan berikutan makluman mengenai Bro Health App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 279,226 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Dan manakala sejumlah 5,899 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi menekankan dan mengingatkan orang ramai untuk melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan ketika berkunjung ke restoran-restoran, gedung-gedung perniagaan, pasar-pasar dan kedai-kedai runcit. Terutama sekali untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing seperti yang disarankan dan tidak beramai-ramai mengunjungi ke satu tempat. Di samping itu, pemilik-pemilik perniagaan serta restoran adalah juga disyorkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelak situasi perhimpunan ramai di tempat atau sekitar premis penjualan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekecita Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19 dalam dua perkara. Pertama, pengemiskinan proses de-escalation fasa pertama bagi sukan tertutup dan pusat sukan luar. Dan kedua, permulaan proses de-escalation fasa pertama bagi pusat penjagaan kanak-kanak atau child care center dan pusat orang kelainan upaya. Perkara pertama, pengemaskinian proses de-escalation fasa pertama bagi pusat sukan tertutup ataupun indoor dan pusat sukan luar ataupun outdoor. Sekecita merujuk pada kenyataan-kenyataan media Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bertarikh 3 Jun 2020 dan 14 Mei 2020 mengenai pelaksanaan plan de-escalation fasa pertama bagi 4 jenis pusat dan fasiliti sukan di seluruh negara, iaitu gym dan fitness center, fasilitas sukan tertutup, fasiliti sukan luar dan padang golf. Alhamdulillah, berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dilaksanakan berikutan wabak COVID-19, sekecita dimaklumkan seperti mana jua dalam kenyataan media bertarikh 3 Jun 2020,
Syarat dan garis panduan tersebut telah dikemas kini, dalam mana sokan-sokan single match ataupun 1 lawan 1 adalah dibenarkan, di mana garis panduan sebelum ini hanya membenarkan sokan-sokan perseorangan atau solo player sahaja. Sokan-sokan single match yang dibenarkan bagi fasiliti sokan tertutup ialah badminton, squash, pingpong dan sokan cue. Manakala fasiliti sokan luar ialah tenis, bowling padang, patong dan memanah. Sebagai tambahan, sokan 10-pin bowling juga adalah dibenarkan bagi fasiliti sokan tertutup. Syarat dan garis panduan bagi fasiliti sokan iaitu gym dan fitness center dan padang golf adalah dikekalkan seperti yang sebelumnya. Sukacita dikongsikan bahawa sejak pembukaan semula keempat-empat jenis pusat dan fasiliti sokan tersebut pada 16 Mei 2020, sejumlah 131 premis gym dan fitness center telah mendaftar sebagai aplikasi Bru Health, iaitu sebanyak 104 premis di daerah Brunei Muara, 20 di daerah Belait, 4 di daerah Tutong dan 3 di daerah Temburong. Dalam tempoh tersebut, statistik menunjukkan bahawa jumlah pengunjung ke fasiliti gym dan fasiliti center komersial, fasiliti sokan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan dan padang-padang golf di seluruh negara adalah seramai 12,185 orang. Daripada jumlah ini, seramai 5,854 orang telah berkunjung ke premis gym dan fitness center komersial, 2,342 orang telah menggunakan fasiliti dan kemudahan sokan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan, dan 3,989 pemain golf telah menggunakan 7 buah premis golf di keseluruhan daerah. Sekali lagi diingatkan bahawa para pengguna hendaklah membawa peralatan sendiri, di mana perkongsian peralatan tersebut adalah tidak dibenarkan. Di samping itu, organized sports, sokan berpesokan dan sokan yang melibatkan kontak juga tidak dibenarkan. Setiap pengguna juga hendaklah mendaftar secara advance ataupun pre-booking dan memuat turut aplikasi Bru Health untuk tujuan pendaftaran kod QR bagi tempahan fasiliti sokan. Pemilik-pemilik pusat dan fasiliti sokan juga hendaklah menyelenggara sistem tempahan dan jadual masa bagi memastikan keselamatan kaki tangan dan pengguna. Sukacita turut diingatkan kepada para pengguna dan pengurus premis untuk terus mempraktikkan garis pandu Kementerian Kesihatan yang sedia ada dengan sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial semasa berada dalam fasiliti sokan tersebut, berada dalam keadaan yang sihat, membawa hand sanitizer sendiri, serta memastikan kebersihan diri, peralatan dan persekitaran fasiliti pada setiap masa. Dalam kesempatan ini, tidak lupa diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada para pemilik dan pengguna pusat dan fasiliti sokan yang telah memberikan kerjasama dalam pelaksanaan plan de-escalation fasa pertama. Untuk maklumat lanjut, bolehlah merujuk pada garis pandu yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Perkara kedua, pelaksanaan de-escalation fasa pertama bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, Child Care Center dan Pusat Orang Kelainan Upaya. Atas nasihat Kementerian Kesihatan, pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan turut mengambil langkah untuk melaksanakan fasa pertama bagi pembukaan semula Pusat Penjagaan Kanak-Kanak dan Pusat Orang Kelainan Upaya bermula pada hari Isnin 16 Syawal 1441 bersamaan 8 Jun 2020. Di bawah Operational Readiness Level 1, kedua-dua fasilitis tersebut akan beroperasi berpandukan kepada syarat-syarat dan garis pandu seperti berikut. Pertama, bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, sukacita dimaklumkan bahawa sebanyak 43 buah Pusat Penjagaan Kanak-Kanak berdaftar di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan. Statistik turut menunjukkan bahawa sekitar 550 kanak-kanak telah didaftarkan di bawah pusat-pusat berkenaan. Bagi memastikan pembukaan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak adalah selaras dengan syarat dan garis pandu yang telah dipersetujui bersama Kementerian Kesihatan, pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan
akan membuat pemeriksaan ke atas premis-premis berkenaan bagi kelulusan untuk dibukakan. Setelah diluluskan, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak tersebut akan dibenarkan untuk beroperasi semula dengan 30% kapasiti sahaja dalam satu masa, dan ianya hanya dibukakan kepada kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke atas yang tidak mempunyai simptom seperti demam dan selisma serta tidak berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang berbahaya. Aktiviti pusat juga ditumpukan kepada penjagaan sahaja di mana aktiviti perkembangan atau development adalah dihadkan. Kedua, bagi pusat orang kelainan upaya, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi 30% kapasiti sahaja dalam satu masa. Fasiliti tersebut hanya dibukakan kepada orang kelainan upaya di tahap risiko rendah atau low risk sahaja seperti berikut. Pertama, tidak mempunyai sebarang simptom demam, selisma, masalah pernafasan atau sebarang penyakit morbidity seperti epilepsi, asma dan eczema. Kedua, berupaya untuk berkomunikasi. Ketiga, berupaya untuk memelihara kebersihan diri dan mempunyai pengetahuan mengenai kesihatan diri sendiri. Dan keempat, mempunyai kefahaman mengenai risiko jangkitan COVID-19 dan langkah-langkah untuk menghindari penyebaran jangkitan. Sukacita diingatkan kepada para penjaga dan ibu bapa kanak-kanak berkenaan serta pengurus pusat-pusat tersebut untuk memuat turut aplikasi Brew Health untuk tujuan pendaftaran kod QR. Turut diingatkan kepada orang ramai, khususnya individu-individu yang ada hubungan bersama golongan sesaran untuk sentiasa berwaspada dan sama-sama membantu untuk mengamalkan tanggungjawab sosial, memastikan penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan mereka dan setiap pihak, insya-Allah. Untuk maklumat lanjut, bolehlah merujuk kepada garis pandu terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Sebelum menutup, sukacita dikongsikan bahawa Kementerian Kebudayaan dan Sukan menyambut baik semangat orang ramai untuk terus bersenam dan memelihara kecergasan masing-masing, dan kita amat menggalakkan ianya untuk diteruskan. Walau bagaimanapun, diingatkan bahawa perkumpulan secara beramai-ramai seperti di kawasan Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah sebelum atau selepas senaman adalah tidak dibenarkan. Kita menegaskan bagi orang ramai untuk mempraktikkan garis pandu yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Sekian disampaikan dan didoakan semoga Allah SWT akan sentiasa memberikan kita kerahmatan, kekuatan serta nikmat kesihatan yang berpanjangan. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, tadi telah pun kita dengarkan kenyataan dari Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan tentang kenyataan de-escalation fasa seterusnya berkaitan pusat penjagaan kanak-kanak dan pusat kelainan upaya sebagai langkah pencegahan. Adakah para pengurus yang dimaksudkan akan menjalani swabbing? Okey, terima kasih. Seperti saya nyatakan semalam juga ya, so bukan saja child care center, even sekolah-sekolah, pelang semua they'll be taken at random for sampling lah. So dalam 2 minggu ni about 1,600 lebih orang sudah terpilih dan dijadualkan untuk membuat saringan tersebut. Dan Yang Berhormat Datuk, seperti yang kita ketahui, lebih 28 hari negara mencatatkan sifar kes baru jangkitan COVID-19, dan ini berhubung kait dengan persoalan semalam tentang majlis keramaian. Namun ini bukan tentang drive-thru, Yang Berhormat Datuk.
Ini tentang majlis keramaian, majlis pernikahan atau persandingan. Dimaklumi dalam kenyataan semalam bahawa masih belum dibenarkan majlis yang menjurus kepada mass gathering. Namun terdapat sebilangan mereka yang sudah menempah dewan sebagai rancangan awal untuk majlis persandingan mereka. Dan terdapat setengah tempat yang disewa tidak dapat memulangkan refund pada dewan yang sudah ditempah kerana mengandaikan majlis keramaian akan dibenarkan dalam sedikit masa lagi. Dengan situasi sekarang yang Berhormat Datuk di Brunei, kita ketahui masih ada ancaman wabak dari luar negara. Mungkin Yang Berhormat Datuk boleh memberi bayangan bila majlis persandingan yang seperti lazimnya diadakan dalam dewan mula dibenarkan, dan apa saranan Datuk kepada mereka yang sudah menempah dewan dan sebagainya bagi majlis yang dimaksudkan sebagai alternatif plan bagi mereka. Okay, terima kasih. I think difahamilah banyak orang ramaikan buat upacara kekeluargaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun perlu diingatkan juga dan perlu ambil iktibar dari negara-negara lain yang sudah mengurangkan dia punya social distancing dan sebagainya. Hampir ke semua have a second wave. Okay? Because diorang membuka tarus macam tu kan. So kita ni membuka secara berperingkat-peringkat. Jadi kekhawatiran itu ada sebab itu dia buat macam manilah. Ya. Dan ini pun berperingkat-peringkat. Tani membuat satu peringkat ni ya, macam buka sekolah. We gonna do swabbing to make sure tidak ada penularan berlaku. Dan seterusnya lah berperingkat-peringkat. So Tani membuat ni tiap-tiap 2 minggu lah kurang lebih. Jadi masa ni kalau macam orang kan nikah apa, tidak peluang dilarang kata masih boleh buat pernikahannya, ganya keramaiannya saja, our receptionnya dia dapat dibuat. Sebab had 30 orang, kalau ahli keluarga saja okey pulang kali 30 orang. Jadi kalau kan membuat upacara ramai-ramai macam seperti biasanya tu, di sini tah mungkin saya beritahu dalam 3 bulan ni jangan tah. Okay. So kalau kita kan bayar deposit je dalam 3 bulan tu nak kena bayar balik tu. So ya, 6, 7, 8. Ya, 3 bulan. Okay. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Afternoon, this is James from Modern Britain. Good afternoon, Yang Berhormat Minister of Health. Good afternoon, Yang Berhormat Minister of Culture and Sport. My question is for the Minister of Culture and Sport. With the updated first phase of the de-escalation phase, are competition for single matches allowed under these current guidelines? The single match. Yeah. Terima kasih atas soalan yang telah pun dikeutarakan. Seperti mana juga yang diterangkan dalam pengemaskinian proses de-escalation fasa pertama, sebenarnya single match adalah dibenarkan. Inilah pengemaskiniannya. Artinya daripada solo player kepada single match. Artinya perlawanan di antara seorang ke seorang. Artinya badminton single match, squash single match, tenis single match adalah dibenarkan bermula daripada kenyataan yang dibuat pada 3 hari bulan Jun 2020. Jadi kenyataan yang dikeluarkan pada hari ini hanyalah tambahan kepada satu jenis sokan, iaitu 10 pin bowling. Artinya bermula daripada hari inilah, artinya 10 pin bowling adalah dibenarkan selain daripada kenyataan pada 3 hari bulan Jun yang lepas. So single match adalah dibenarkan. Akan tetapi mestilah membawa peralatan sendiri. And we do emphasize on self hygiene throughout the perlawanan lah ataupun itulah semasa bermain. Terima kasih. How about official competition macam organising? Okay, competition seperti mana yang seperti mana juga di dalam kenyataan pada 14 Mei 2020
tidak ada perlawanan dibenarkan. Ianya tidak berubah seperti mana juga kenyataan pada 14 Mei 2020 bahawa perlawanan ataupun tim adalah tidak dibenarkan. Masih lagi kekal tidak dibenarkan bagi apa jua perlawanan or organized sports adalah tidak dibenarkan, masih kekal. With the updated this escalation phase 1, what is the next phase of the escalation and what is the sport that are going to be open up? Okay. Sebenarnya the next stage is we are waiting for the escalation plan, escalation fasa kedua. That is the next step. So as far as we are concerned, of course, we do see yang pertama apa yang penting ialah mengikut saranan daripada Kementerian Kesihatan dan juga melihat keadaan perkembangan COVID-19 ini. Dan salah satunya adalah melihat kepada purata pada masa ini adalah 30%. Semada kita ini akan meningkatkan dalam proses de-escalation peringkat kedua adalah dari aspek jumlah. Pada masa ini kita ini hanya membenarkan 30% sahaja dan proses keduanya adalah untuk melihat. Dan sebenarnya kita ini melihat kepada pengemaskinian ini adalah satu perkembangan ni. Proses de-escalation yang pertama hanya solo player. Because of keadaan, kita ni melihat pada keadaan, kita ni bukan mempercepatkan, kita ni melihat keadaan itu mengizinkan untuk kita ni terus untuk masuk kepada perlawanan secara single. So I think we will look into what type of sports also, but the most important things apa jua sokan-sokan ini we do not see yet the contact sports ini. Perhaps I think sports yang mempunyai jumlah keramaian yang besar adalah barangkali we might not be seeing it for some, itulah barangkali dalam proses seterusnya. Akan tetapi adalah lebih kepada jumlah barangkali yang perlu kita ni teliti, jumlah orang yang atau capacity. Terima kasih. For the childcare center opening, what kind of SOP do each childcare center need to be set up? They need temperature check or hand sanitizer? I think untuk penjagaan pusat penjagaan kanak-kanak memanglah seperti mana jua arahan daripada Kementerian Kesihatan, social distancing, with about social dan tahap kesihatan, suhu badan. That is a general adalah satu perkara yang general yang mesti dipatuhi dalam apa jua pembukaan ini. That one is a must. Apa yang paling penting ialah kita adalah melihat kepada keadaan tempat persekitaran kepada pusat-pusat penjagaan kanak-kanak ini adalah menentukan bahawa kapasitinya, higiennya, keadaannya hendaklah mematuhi seranan-seranan. Ianya adalah seperti sekolah, sama juga seperti sekolah. Dalam satu ruang bilik itu hendaklah menampung mengikut had dan kapasiti. Walaupun ini 30%, akan tetapi bukan maksudnya 30% satu adalah rigid Maksudnya kalau kapasitinya tidak boleh memuat 30% pun keadaannya tidak mengizinkan, ianya akan berkurangan je tu. So I think the most important thing, the standard one have to be adhered to. As what you said, social distancing, social distancing and hygiene, temperature checks. That one need to be maintained. So pemeriksaan ini akan menyeluruh. Yang pertama menyeluruhani keadaan persekitaran sekolah tersebut. Hendaklah ditentukan ianya selamat. Dan proses-proses untuk proses-proses seperti QR code, proses tata cara. Because we are talking about and also the caring. Okay, ia ada had-hadnya juga ni di antara penjaga dan kanak-kanak dan sebagainya. Inilah sukat-sukat yang akan diperiksa untuk diluluskan. Untuk makluman, pihak kementerian telah pun membuat lawatan-lawatan ke beberapa pusat penjagaan kanak-kanak dan juga pusat orang kelainan upaya. Alhamdulillah, pusat orang kelainan upaya ni
kebanyakannya telah pun menepati. I think they are prepared, they are very well prepared. Walaupun bagi pusat penjagaan kanak-kanak, I think hasil daripada lawatan bukan keseluruhannya telah menepati. Itu sebabnya ditekankan di sini bagi pembukaan semula pusat penjagaan kanak-kanak hendaklah mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebelum ianya dibukakan. So yes, all the norms have to be adhered to. But it is also the premise itself is our concern that need to be fully hygiene, fully accommodative, fully safe, and so on. Terima kasih. Thank you, Muhammad. My next question is for the Minister of Health. Dato' yesterday you mentioned about amendment of regulation for issue of compound fine on the spot. When will this be introduced, and the fine will be on the public or the premise owner? Okay, terima kasih. Semalam saya dah menyatakan that pembaikan akta sedang dijalankan to facilitate us to make a compound so that it can be done more efficiently and quickly as well. So masa ni masih dalam perundingan Kementerian Kesihatan dan akan dituntuki bersama dengan Attorney General lah. So hopefully within this coming week. So sementara tu apa jua pelanggaran akan dibawa terus Infectious Disease Act yang ke mahkamah lah. Okay, thank you, Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Minister of Health and Yang berhormat Datuk Minister of Culture, Youth and Sports. I am Rasida from this group. Yang berhormat Datuk, this question is for Datuk Minister of Health. Yang berhormat Datuk, today the Ministry of Home Affairs issued a statement saying that Bandar Kuchera will begin on June 7. And then apart from the usual no group activities or run organized, will there be any form of enforcement or monitoring to ensure that members of the public would actually comply with social and physical distancing measures? This is under Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, so they will ensure that there's no group gathering pulang tu, dan dibantu dengan pasukan polis Diraja Brunei, insyaAllah. Okay. And another question for the Minister of Culture and Sports. Yang berhormat Datuk, I believe this question has been asked by James a few weeks ago when we last met regarding the opening of swimming pool. We know we do have national athletes trained swimmers. So is there any indication as to when swimming pool would be open and which part of the de-escalation plan would it be? Terima kasih dan Rashidah. Of course di swimming pool seperti mana jua tu masih lagi dikekalkan untuk belum untuk ianya masih lagi ditutup. Seperti mana jua seranan daripada ni berpandu jua seranan daripada Kementerian Kesihatan jua. I think it will be in the later part pelang ni of the de-escalation plan. So it will be in the later part. So if I can just be atulah, it will not be in the first part or the second part. It will be in the latter part of the de-escalation plan. Is untuk our athlete, alhamdulillah, saya tahu bahawa memanglah dengan keadaan our national athlete seperti mana jua jawapan semasa pertemuan yang terakhir yang lepas. The restrictions of latihan-latihan mereka memanglah restricted, but we understand. I think we have to take this in a different context lah. It is important for them to maintain their fitness, in which we are glad to see that our national athletes are maintaining their fitness level. I think it's important. Now we also see that some of our athletes are now starting to do trainings ni. Because of the yang pertama tu because of the operational readiness at level 1 or 2, they are able to do some sort of trainings
but mostly it is outdoor trainings which are more in a small groups to maintain, especially in terms of their physicals, in terms of their movements and so on. But it is still restricted. For our swimmers, yes, we do understand. It's very restricted for them to do training now. So we do see this will be in the latter part of the de-escalation plan. Okay. Thank you. Thank you Yang Berhormat Datuk, and thank you Yang Berhormat Datuk Minister of Health. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.